Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali pembacaan kita daripada kitab Fiqh Al-Manhaji, bab muamalat. Kita sampai menyambung kembali perbincangan pada bab khiyar. Kita masuk pada khiyar yang ketiga, iaitu khiyarul aib. Kata pengarang rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-aslu fi ta'amulil muslimi ma'a ghairihi an-nushu wa adamul ghish. Asal pada muamalat orang Islam bersama orang lain ialah saling menasihatkan dan juga tidak ada penipuan. Lianna fi dhalika aklan li amwalin nasi bil batil. Kerana pada perbuatan itu ialah bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa qad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghish ashadda tahdhirin. Rasulullah telah memberi peringatan daripada seorang itu melakukan penipuan dengan sungguh-sungguh peringatan, dengan peringatan yang berat. Fi hina qala, ketika Rasulullah berkata, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu maka dia bukan di kalangan kami. Wa minal ghish, dan daripada bentuk penipuan, an yakuna fil mabi' aibun ya'lamuhu al-ba'i'u, ada pada barang itu ada aib, ada cacat yang diketahui oleh penjual. Fayaktumuhu, tapi penjual menyembunyikan anil mushtari, daripada pembeli. Wala yubayyinuhu lahu, dan dia tidak menerangkan keaiban tu kepada mushtari. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fis suq. Nabi SAW satu hari berjalan masuk ke pasar. Ala subrati ta'amin, dia lalu di atas satu timbunan makanan. Ulama kata ni ta'am di sini ialah gandum lah, seumpama gandum. Jadi orang jual gandum yang diletakkan secara satu tempat gandum, ditimbun gandum itu. Fa'adkhala yadahu fiha, lalu Nabi SAW memasukkan, menyelup tangan dia dalam timbunan gandum tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan, lalu mengenai jari Nabi rasa basah. Nabi masuk seluk tangan ni dalam gandum, biji gandum itu terasa basah. Faqala ma hadha ya sahibat ta'am, apa ini, kenapa basah ni? Qala ya Rasulullah asabathu sama', ini kena hujan. Hujan kena jadi basah. Qala ala ja'altahu fawqa ta'am, kenapa kamu tak letaknya bahagian basah ni di atas sekali makanan tu supaya orang nampak, kayarahun nas. Jadi dalam apa yang berlaku ni, seakan penjual ada niat untuk menipu. Dia letakkan makanan yang basah, gandum yang basah tu di bawah. Jadi bila orang nak datang beli, dia akan ambil yang basah itulah, kerana yang basah ni cepat dia rosak. Dia akan kaut daripada bawah. Itu berlaku pada zaman Nabi. Nabi kata, kenapa kamu tak letak atas supaya orang boleh tahu? Kalau nak beli basah pun dia tahu bahawa barang ini tak berapa elok, dia bayar dengan harga yang sesuai, tapi kamu sembunyikannya. Lalu Rasulullah memberi peringatan, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu dia bukan di kalangan kami. Faqad dalla al-hadithu, maka telah menunjukkan hadis itu, anna adama bayanil aibi ghishun, bahawa tidak menerangkan ada cacat itu satu penipuan. Wa anna min wajibil bai'i an yuzhiral aiba, bahawa daripada kewajipan penjual itu dia kena zahirkan aib allazi fil mabi', yang ada pada barang jualan. Wa bayyanahu linnas, dan dia kena terangkan kepada orang ramai. Terus kita langkah-langkah ya, kerana kita kena kejar masa ni. Jadi itu menunjukkan bahawa berlaku penipuan. Kalau berlaku penipuan pada barang-barang dengan sebab keaiban ataupun kecacatan pada barang itu, maka dari sinilah syarak memberi hak untuk seorang itu melakukan khiyar aib. Boleh membatalkan jual beli kalau didapati ada berlaku aib, berlaku kecacatan pada barang. Seterusnya, ini berdasarkan hadis Nabi. Seterusnya, la yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fih. Tidak halal bagi seseorang dia menjual sesuatu kecuali dia kena terangkan apa yang ada pada barang. Wala yahillu liman lam ya'lamu dhalika illa bayyanahu. Wala yahillu liman ya'lamu dhalika, dan tidak halal bagi orang yang mengetahuinya kecuali dia kena terangkan.
Fa idza hasala aqdul bai'i, apabila telah terhasil akad jual beli, wa lazima, dan jual beli itu menjadi lazim, dikira dah jadi dan diteruskan, dah diputuskan. Wa qabidha al-mushtari al-mabi'ah, dan pembeli mengqabatkan, mengqabatkan barang yang belian. Walam yuzkar lahu fiha aibun, dan tidak disebut kepadanya ada aib. Thumma ittala'a, kemudian ittala'a ba'da dhalika ala aibin, pembeli mendapati ada aib selepas pada itu. Kanal bai'u sahihan, maka hukum macam mana? Jual beli masih sah. Wa innama yathbutu, tetapi sabit bagi mushtari, ada hak bagi mushtari, hakul khiyar, sabit hak untuk khiyar, ada pilihan. Baina an yarda, di antara sama ada dia redha, dia terima saja mabi' barang belian, barang yang dibeli tu, ala ma fi, terimalah apa yang ada. Wa baina, dan di antara dia boleh pilih ayyaruddahu 'alal bai', untuk dia pulangkan balik kepada penjual. Fayafsakhul bai'a, lalu dia memfasahkan jual beli. Wa yastaridda ath-thaman, dan dia minta kembali bayaran yang telah dibayar. Jadi itu hak untuk khiyar aib. Okey, terus kita ke bawah. Ini daripada dalil ni kan. Dalil. Dalil pertama ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan ibta'a gulaman. Seorang lelaki ibta'a, dia beli. Dia beli seorang hamba. Fastaghallahu, lalu digunakan untuk kerja. Istaghil makna digunakan hamba tadi untuk buat kerja. Thumma wajada fihi aiban, kemudian didapati ada aib bagi hamba ni. Faraddahu bil aibi, lalu dia pulangkan hamba itu kepada tuannya dengan sebab aib. Qala al bai', tiba-tiba penjual hamba tadi kata, ghallatu abdi, mana hasil kerja hamba-ku? Hamba aku duduk dengan kamu kan, dia buat kerja kan? Mana hasil yang dia selama duduk dengan kamu tu? Pulangkan balik lah. Kamu nak pulangkan balik hamba, bawa sekali hasil kerja dia. Qala Nabi, al-ghallatu bid-dhaman, hasil itu dapat kerana sebab tanggungan. Jadi kamu tak boleh nak minta balik hasil itu, kerana dalam tempoh membeli hamba itu, dia menanggung, dia dhaman, dia menjamin hamba itu, dia kena tanggung hamba itu. Jadi hasilnya pun berhak kepada pembeli juga. Bila dah dia pulangkan balik, tak boleh kamu minta hasil tersebut untuk dipulangkan sekali, kerana masa dia pegang hamba tadi, masa dia guna hamba itu, hamba itu dalam tanggungan, dalam dhaman mushtari, dhaman pembeli, maka pembeli juga berhak untuk mendapat hasilnya. Okey, itu hadis yang pertama. Yang kedua, dalilnya yustadallu wa kadzalika yustadallu li hadza bil ma'qul. Dibuat dalil bagi khiyar aib ini berdasarkan dalil akal. Ma'qul ni dalil logik. Fa innal asla fil bai', kerana asal dalam jual beli annahu ala syarti salamah, bahawa jual beli ini berlaku atas jalan selamat. Makna barang dan harga itu berlaku atas selamat belaka. Barang selamat, harga selamat. Wa annal mushtariya ma badalal kamila thamani illa liyaslama lahu kamilul mabi', dan pembeli itu dia tidak mengeluarkan sempurna harganya secara keseluruhan itu, kecuali supaya selamat baginya keseluruhan barang yang dibeli. Kita masa beli tu, kita tentulah kita nakkan dengan duit kita itu kita dapat barang itu secara sempurna. Litahsulal muqabalatu baina thamani wal muthman, supaya dapatlah kita berlaku pertukaran muqabalah antara barang dan juga bayaran. Jadi bayaran itu kita berhajatlah supaya dapat barang yang sempurna. Wa tilka gharbatul mushtari alladhi radiya bil bai'i, dan itulah kehendak pembeli dari yang redha, yang ingin untuk jual beli. Fa idza ikhtalla syai'un min dhalika, apabila cacat sesuatu daripada demikian itu, bisababil aib, dengan sebab ada keaiban, kecacatan, faqad fata maqsuduhu, maka telah hilang maksud tujuan jual beli. Walam yatahaqqaq ridha, maka tidak berlaku keredaan di situ, tidak terrealisasi keredaan di situ. Fa thabata lahu haqqul fasakhi, maka
sabit, boleh baginya hak untuk fasah. Waradul mabi' wastirdadu ats-tsaman, untuk pulangkan balik barang dan minta balik bayaran. Okey. Cuma bagi khiyar aib ni dia ada syarat dia. Yushtaratu li thubuti khiyaril aib. Pertama, syarat pertama untuk dapat khiyar aib, yathbuta annal aiba qadimun. Mesti sabit, mesti dipastikan bahawa cacat itu cacat yang lama dah. Ai qad hadatha fil mabi' qabla an yaqbidahu al-mushtari. Cacat itu telah ada, telah berlaku pada barang sebelum diqabad, sebelum diterima oleh pihak pembeli. Kenapa? Li'anna al-mabi'a qabla qabdihi min dhamanil bai'. Kerana barang itu sebelum diqabad, dia itu dalam tanggungan penjual. Kerana itulah kena pastikan bahawa aib itu terhasil sebelum diqabad, diterima, diambil oleh mushtari, pembeli. Okay. Yang kedua, ayakuna al-aibu munqisan liqimatil mabi' fi urfi tujar. Aib tersebut dia akan mengurangkan bagi nilai harga barang pada uruf, pada kebiasaan peniaga-peniaga. Okay. Syarat boleh kita dapatkan khiyar aib ini, mesti aib tersebut benda yang menyebabkan barang tersebut jadi harga kurang kalau ada aib tersebut pada uruf penjual. Nampak tak? Okey. Maka contoh dibagi sini, saya pun terangkan secara kesimpulan lah, contoh macam mana? Di contoh sini kalau aib itu berlaku pada kambing. Kita beli kambing. Untuk apa? Tujuannya untuk kambing tersebut untuk kita buat korban, untuk udhiyah. Tiba-tiba kita dapati kambing tersebut telinga dia terpotong telinga. Maka pada uruf dan pada tujuan pembelian itu, kita tujuan beli kambing untuk buat korban. Tiba-tiba kita ingat ke kambing selamat. Bila kita cek semok kambing, rupanya telinga dia putus. Bila telinga putus, tak boleh nak buat korban. Maka pada dikira benda itu mengurangkan nilai dan juga atau menghilangkan menghilangkan tujuan. Dia kata yafutu bihi gharadun maqsudun lil mushtari, dapat menghilangkan tujuan yang dimaksudkan oleh mushtari. Kita beli untuk korban. Kambing yang telinga potong tak boleh lah. Maka kita boleh khiyar aib. Adapun kalau kita beli kambing tu semata-mata untuk tujuan untuk makan daging dia, maka itu tidak dikira aib. Sebab apa? Kalau kita sembelih pun tak ada masalah. Telinga dia terpotong, tercarik, telinga kambing tercarik, tidak masalah sebab tujuan kita untuk makan daging. Dia tidak mensyaratkan kambing dengan sifat-sifat tertentu. Okey. Seterusnya, syarat yang ketiga, an yaghluba fi jinsil mabi' adamuhu. Mesti ghalib pada jenis barang itu ketiadaan cacat itu. Syarat cacat yang boleh kita khiyar aib ni, cacat yang mana pada ghalibnya benda tu tak ada. Cacat itu tak ada pada barang tu. Tak ada pada barang itu. Contoh dibagi sini, saya terang je lah ni. Contoh kereta baru. Kita beli kereta yang baru. Maka kereta baru tiba-tiba bila kita guna tu, tiba-tiba didapati tayar kereta itu botak dah. Kereta baru beli. Tayar tu sepatutnya tahan dalam setahun dua kan. Tiba-tiba kita dapati beli tu, tayar ni bunga dia dah hilang dah. Maka itu dikira ada berlaku aib yang disembunyikan. Adapun kalau kita beli kereta yang apa? Kereta yang second hand, musta'malah ni, kereta musta'mal. Maka kita dapati tayar bunga dia tu dah tak baru. Itu tak ada masalah sebab memang aib itu biasa ada pada kereta second hand, kereta yang telah digunakan. Adapun kereta baru, aib itu biasanya tidak ada pada kereta baru begitu. Maka bila ada, kita boleh untuk khiyar aib. Okay. Mata yakunu raddu bi khiyaril aib. Bila masa kita boleh nak buat khiyar aib ni? Katanya yathbutu haqqu raddi bi khiyaril aib fawra littila'i 'alal aibi. Sesegera kita menjumpai di atas aib. Faura ni sesegera, ittila'i 'alal aib, sesegera waktu kita berjumpa aib tersebut. Jadi kita beli barang, bila mana kita berjumpa saja, waktu tu boleh kita khiyar. Jangan kita tangguh-tangguh tanpa sebab. Hasbal urfi wal adah lah, mengikut uruf dan juga adab. Contoh,
kita jumpa hari ni. Cepat-cepat kita tukar. Jangan makna kita tangguh lah, tak apalah minggu depan lah. Ataupun 2-3 hari, padahal kita tak ada keperluan pun untuk tangguh tu. Nampak tak? Jadi kena kita laporkan, kita pulangkan itu segera. وكذا يسقط خياره لو استعمله بعد الاطلاع على العيب وقبل تمكن من رده. Begitulah juga akan gugur khiyar aib ni. Gugur khiyar aib kalau seorang itu guna barang itu dah. Guna barang sebelum dia dia pulangkan balik. Dia tahu dah barang ni ada aib tapi dia tetap guna juga. Guna sungguh-sungguh ni. Maka itu tak ada lah hak untuk dia pulangkan barang tersebut kerana aib. Nampak tak? Okey, boleh. Seterusnya, isu berlaku kalau barang tersebut berlaku penambahan. Berlaku penambahan. Contoh kambing beranak ataupun kambing ada susu ataupun bulu binatang. Kita ambil manfaat daripada itu. Apa hukumnya? Az-ziyadatu fil mabi'il ma'ib. Ziyadah berlaku penambahan pada barang yang ada aib. Idza qabada al-mushtari al-mabi', jika telah mengqabad oleh pembeli barang tersebut, thumma tala'a ala aibin qadim, kemudian dijumpai satu aib yang telah lama, fihi, pada barang itu, bisyuruti sabiqah, dengan syarat-syarat yang kita sebutkan dahulu, wa kana al-mabi'u qad zada indahu, dan barang itu yang dia beli itu telah bertambah ketika dia dalam tanggungan dan pegangan dia. Kana alaihi indal aqdi, bertambah daripada apa yang didapat masa akad. Fa inna hadhihi ziyadata la tamna'u radda bil aib. Ini tidak menghalangkan pembeli tadi boleh pulangkan balik kerana sebab aib. Tapi wa inna ma yuta, kena perhatikan. Fa in kanat ziyadatu muttasilatan, kalau penambahan itu dia bersambung dengan barang, kasimani, seperti gemuk. Kita beli kambing kurus, kita pun duduk jaga, kita gemuk. Gemuk, tiba-tiba kita dapati ada aib yang disembunyikan oleh penjual. Macam mana? Contoh kasimani lidabah, seperti gemuk bagi binatang, wal khiyatati lithaw, jahitan bagi pakaian. Kita beli kain itu telah kita jahit dah, kita tambah, kita buat baju contohnya. Fa in syaa, apa nak buat? Tiba-tiba kita dapati ada aib. Kita nak pulangkan ke macam mana? Cara dia. Fa in syaa amsakahu, jika dia hendak, dia peganglah, terima sajalah, gunalah binatang tersebut, pakaian itu pakaikanlah. Wa in syaa raddahu, kalau dia nak, dia boleh pulangkan balik. Tapi nak pulang tu dia telah, kambing tu telah jadi gemuk, pakaian tu telah dijahit baju. Kalau nak pulang boleh pulang, tapi wala syai'a lahu fi halaini, tidak dapat apa-apa dalam kedua-dua keadaan ni. Maknanya kalau nak pulangkan balik, pulanglah, tapi penambahan tu beri dapat kepada penjual lah juga. Nampak tak? Kita beli pada penjual kambing kurus, kita jaga-jaga besar. Kita pun nak pulang kerana ada terjumpa aib yang disembunyikan. Pulang sekali dengan kambing yang besar tu lah. Tak boleh kata, "Jap, saya nak potong sikit kambing." Nak potong kambing ni, sebab kambing ni berat dia ni, saya nak ambil daging sikit sebelum saya nak pulangkan awak. Tak boleh. Li'anna hadhihi ziyadata taba'un lil asli. Taba', dia mengikut bagi asal. Wa nama'un lil milki, dan dia satu penambahan bagi pemilikan. Wa in kanat ziyadatu munfasilah, kalau penambahan itu munfasilah, tercerai, falahu raddul asl duna ziyadah, boleh dia pulangkan asal saja tanpa benda yang bertambah itu. Contoh bercantum kambing, kita beli dengan dia kambing, ibu kambing. Masa kita jaga-jaga, beranak kambing itu, dapat seekor anak. Tapi lepas kita tengok tu, kambing ni cacat, kenapa tak beritahu pada kita? Kita baru jumpa cacat tu. Jadi kita pulangkan ibu saja, anak milik kita. Nampak tak? Li'annaha hadathat ala milkihi wa dhamani. Kenapa? Kerana anak itu terhasil dalam pemilikan kita, dalam tanggungan kita. Sekiranya kalau binatang itu mati dan seumpamanya, kita yang tanggung dia. Penjual dah selesai dah. Nampak? Kita yang tanggung. Maka al-kharaj bid-dhaman. Hasil dapatan itu kerana sebab kita menanggung tanggungan. Wa qad marra bika al-ghallatu bid-dhaman. Samalah al-kharaj bid-dhaman, al-ghulmun bil-ghurmi, kaedah yang memberi makna yang sama. Wal ghullah az-ziyadah. Al-ghallah di sini ialah ziyadah, penambahan, mutlaqan min kasbin wa ghairi, sama ada daripada usaha atau selainnya. Okey. Seterusnya tajuk al-aibut tari' 'ala al-aibil qadim. Aib baharu, kecacatan baharu yang bertambah di atas kecacatan yang lama. Okey, sekarang ni kita beli kambing atau beli barang itu ada cacat yang lama, bukan dalam pemilikan kita. Masa dia berada dengan kita, ada cacat lain pula. Cacat lain ketika kita dah qobat dan kita milik dah.
Apa hukumnya? Idza tala'al mushtari ala aibin qadibin, apabila mendapati oleh pembeli di atas aib yang lama fil mabi' pada barang, wa kana qad tara'a alaihi aibun jadid, dan telah mendatang kepadanya aib yang baru pula, cacat yang baru, ba'da qabdihi, selepas dia milik dan dipegang, saqata haqquhu fir raddi al-qahri, maka gugur haknya untuk mendapatkan untuk pulangan paksaan. Kan dulu kan syarat memberi hak untuk dia pulangkan secara paksa dan dapat balik duit. Ini dia dah beli barang, dia lepas tu dia dapati ada aib yang lama, dan masa dia pegang dia tu dia buat aib lain pula, maka dia tak boleh nak pulangkan balik. Ai laisa lahu an yujibirahu, tak boleh dia paksa ala raddi untuk pulangkan balik. Wa innama yunzar, tapi kena perhatikan, fa in radiyal bai'u bi raddihi ala halihi raddahu, kalau penjual redha nak pulangkan balik ikut keadaannya yang begitu, dulu ada satu aib saja, bila awak nak pulang balik awak buat aib baru, tak apalah saya terimalah, pulangkan balik, tak apalah saya terima balik barang saya, ini duit awak, tak apalah. Au radiyal mushtari bihi ala ma fihi amsaka, ataupun redha mushtari di atas apa yang ada, amsakahu, maka dia boleh pegang. Mushtari pun kata, kalau saya pulang balik pun tak ada apa dah. Ada, saya pun baiklah saya pegang. Walaupun ada aib yang lama, kerana saya juga buat aib yang baru, tak apalah saya pegang. Dia redha untuk terima barang itu seadanya. Maka tak apa, selesai. Itu kalau masing-masing redha. Kalau tidak redha, tak setuju. Wa illam yataradaya, jika tidak setuju, tidak redha, dua-dua tidak redha, apa akan nak buat ni? Fa imma an yadfa'al mushtari iwadan anil aibi al hadithi wa yaruddahu 'ala al bai'. Sama ada pembeli kena pulangkan iwad, ganti daripada aib baharu yang berlaku pada ketika dia pegang, dan dipulangkan kepada bai'. Ginilah, barang ni ada cacat baru. Cacat lama awak tak beritahu, saya baru jumpa. Saya juga masa saya pegang saya ada cacat yang baru. Kerana cacat ini saya pulangkan, ganti. Dah, ganti. Pulangkan, ganti dia bayaran sebab ada cacat baru. Ambillah balik barang ni. Boleh. Wa imma an yadfa'al ba'i'u 'iwadan an naqsil 'aibil qadim lil mushtari. Sama ada penjual pula, dia ataupun penjual dia boleh serahkan bayaran ganti daripada an-naqsil aibil qadim, kekurangan yang hasil daripada aib yang lama, cacat yang lama, kepada pembeli. Ginilah, boleh tak? Sama ada penjual kata ginilah, ambillah duit ini sebagai menggantikan bahagian cacat yang lama yang berlaku pada barang itu sebelum awak ambil. Boleh. Fa ayyuhum ittafaqa, apa mana-mana antara kedua tu yang berdisepakati, alaihi wa radiya bihi jaza, harus, li anna al-haqqa lahum, kan hak tu milik mereka berdua. Fayu'mal biridahuma, maka digunakan, beramal ikut keredaan mereka berdua. Okey, itu kalau setuju. Fa in ikhtalafa, kalau mereka tak setuju juga, tak mahu, saya tak mahu, saya tak mahu juga, awak nak pulangkan, nak bagi saya tambahan duit sebab kurang, tak boleh, saya tak mahu. Fa in ikhtalafa bi an talabal bai'u radda ma'a ta'widhi 'anil 'aibil hadith. Seumpama bai' penjual nak pulangkan balik, tapi dia minta bayaran ta'wid, ganti rugi daripada aib baharu yang cacat yang baru yang berlaku. Wa talabal mushtari al-imsakah bil mabi', tetapi mushtari pula, pihak pembeli nak pegang barang, imsak bil mabi' ni nak tahan barang tersebut, ma'a ta'wid 'anil aibil qadim, dan nak minta penjual bagi ganti rugi daripada cacat yang lama. Okey. Penjual kata pulangkan balik barang kat saya dan bayar balik ganti rugi cacat baru. Pembeli kata tak mahu, saya tak mahu pulang, saya nak pegang barang itu dengan saya, tapi awak bayar kepada saya ganti rugi cacat yang lama. Berbalah. Au talabal mushtari raddah wa yadfa'ul 'iwadah 'anil 'aibil hadith, ataupun sebaliknya, pembeli minta supaya dia pulangkan balik, dia nak pulangkan balik dan dia nak bayar ganti rugi daripada
cacat yang baru. Wa talabal ba'i'u ibqa'al mabi' 'inda al-mushtari, tapi penjual kata barang tu saya tak mau terima, awak pegang. Kekal barang itu pada pihak pembeli. Wa yadfa'u al-'iwadha 'an al-'aib al-qadi, saya nak bayar ganti rugi. Jadi dalam mana-mana situasi ni bagaimana nak buat? Fa innahu yujabu minhuma man kana fi talabihi iqrarul aqdi wa ibqa'uhu, maka dimenangkan, diterima orang yang pada permintaannya itu mengekalkan akad dan juga ikrarkan akad, menegaskan dan mengekalkan akad. Jadi tengok manakah pihak yang permintaan mana yang sejurus, bukan sejurus, makna serasi dengan akad tersebut dan menyebabkan akad itu dikekalkan hukumnya dan diteruskan. Makna kalau dah barang tu milik pembeli, maka pembeli nak pegang, menangkan pembeli lah. Dalam tempoh ni dia kata fa fi suratil ula, dalam contoh yang pertama, yujabul mushtari ila talabihi, diterima pihak mushtari, pembeli kepada tuntutannya. Sebab apa? Sebab surah ula apa ni? Ni surah ula ni merujuk pada sini. Okey. Ni surah ula. Talabal mushtari imsak. Ni imsak. Jadi mushtari yang imsak, mushtari minta barang itu pegang milik dia. Memang dah asal jual beli, dia selesai jual beli. Okey, itu surah pertama. Wa fi surati tsaniyah yujabul bai', pada rupa masalah yang kedua diterima pandangan bai'. Mana pandangan bai' sini? Au talabal mushtari rad, pembeli nak pulang balik tapi bai' nak suruh kekal pada mushtari. Kekal pada, maka dimenangkan di sini bai'. Jelas saya rasa jelas ni. Kalau saya laju sangat, cuba ulang balik dalam bab ini. Hukum nak cerita di sini bahawa kalau berlaku khilaf begitu, maka dimenangkan siapa yang menuntut bahawa dikekalkan jual beli itu. Jadi dalam masalah pertama tadi, pembelilah, sebab pembeli nak barang itu nak dia pegang lagi. Dalam masalah kedua ialah penjual, sebab penjual tu nak suruh barang itu ada pada pembeli, dia tak nak terima pulang balik. Okey, kemudian seterusnya, wa yustathna min suquti raddil qahri, dikecualikan. Ini isu kalau beli, contohnya apa nama ni, barang-barang contoh bitikh, timun, temikai, ruman delima tak? Itu dikecualikan daripada gugurnya hak untuk dapat pulang secara barang itu secara paksaan dengan sebab khiyar aib ni. Tak ada masalah, sebab barang contohnya macam temikai tadi kan. Temikai tu kita nak macam mana kita nak tentukan elok tak elok dalam tu? Tuan dia kata elok lah. Mesti kita potong dulu. Potong. Oh, nampak dalam tu pun tak elok. Boleh tak kita nak pulangkan balik khiyar aib? Jawapannya boleh. Dah tu kita telah melakukan kecacatan baru tu. Kita buat rosak, iaitu kita belah tu kan. Tidakkah itu cacat yang baru? Tak. Dalam masalah ni benda tu memanglah kita hanya dapat tahu dengan cara kita belah dia. Maka itu tidak dikira cacat yang baru yang menghalang daripada gugurnya raddil qahri, pulang balik secara dipaksaan kerana sebab khiyar aib. Okey. Masuk satu isu syartul bara'ati minal uyub. Syartul bara'ati minal uyub, syarat selamat barang itu daripada aib. Ini saya rasa mungkin kita tak sentuh, cuma saya terang sajalah secara umum. Okey. Boleh tak seorang itu bila dia nak jual beli, dia tak syarat, dia kata saya jual barang ni tak ada aib. Barang ini barang dah sempurna, barang dah elok, tak ada aib. Kalau ada aib tu saya tak terima dah, makna bukan aib saya. Boleh tak dia buat satu statement ataupun buat pengakuan gitu untuk mengelakkan bahawa pembeli nanti pulangkan balik barang kerana aib? Jawapannya secara umum lah kita cerita, kalau dia meletakkan disyaratkan bara'ah minal uyub, barang itu selamat daripada aib. Kalau memang barang itu memang benda yang pada zahirnya tidak ada aib, dan juga dia tidak penjual pun tak tahu apa-apa aib yang ada dalam tu, dia kata begitu, maka hukumnya tidak boleh dipulangkan barang tersebut. Tidak boleh dipulangkan barang tersebut. Dan kerana apa? Kerana penjual telah melakukan seakan-akan dia menyaksikan bahawa barang itu telah selamat dan tidak ada apa-apa aib. Kalau ada aib, itu bukan daripada salah dia.
Okay. Contoh, kita ambil peristiwa ni, apa yang berlaku. Qad sahha an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah datang satu athar yang sahih daripada Ibnu Umar, annahu ba'a 'abdan lahu bi 800 dirhamin bil barah. Dia jual beli hamba dia dengan 800 dirham bil baraah. Dia kata hamba saya ni sempurna, cukup, elok, tak ada apa-apa cacat. Biasanya benda-benda yang mana pada yang ada secara zahirnya selamatlah benda gitu. Jadi sehingga penjual yakin bahawa barang saya ni selamat, elok. Hamba saya ni saya bersyaratkan tak ada aib. Tak. Dia syaratkan lepas daripada aib. Kalau ada aib tu bukan hak saya dah. Itu datang daripada sebab awak dah. Awak tak boleh nak tukar balik dah. Maka dia jual hambanya dengan syarat bil baraah. Dengan disyaratkan hamba dia ini memang tidak ada apa-apa cacat. Faqala lahu mushtari bihi da'un lam tusammihi li. Tiba-tiba penjual itu datang balik kepada Ibnu Umar. Dia beritahu, awak jual hamba ni ada dia penyakit yang kamu tak sebut pada saya. Dia ni ada penyakit ni. Fakhtasama ila Uthman radhiyallahu taala anhu. Lalu mereka berdua pergi berjumpa Sayyidina Uthman. Sayyidina Ibnu Umar kata, "Tak, saya jual ni selamat. Hamba ni elok saja." Tiba pembeli kata, "Tak, ada penyakit yang kamu tak beritahu pada saya." Faqadha ala Ibnu Umar an yahlifa. Lalu apa dia? Sayyidina Uthman suruh Ibnu Umar sumpah. Jadi siapa? Kena sumpahlah sebab ia nak nafikan. Nak menafikan. Nak menafikan mana orang yang menafikan tu ialah pihak yang didakwa lah. Bukan pendakwa. Pendakwa kena datangkan bayinah. Al-bayinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Orang nafi tu kena sumpah. Jadi Sayyidina Uthman kata, Ibnu Umar, kamu sumpahlah bahawa memang hamba ini tidak ada aib. Laqad ba'ahu al-'abdu wa ma bihi da'un ya'lamuhu. Sungguhnya dia telah jual hamba itu dan tidak ada penyakit pada dirinya. Fa'aba an yahlifa. Tapi Sayyidina Ibnu Umar dia tak ambuh sumpah. Saya tak ambuh sumpah. Biarlah saya kalah. Wartaja'al 'abdu. Lalu pulang baliklah hamba itu. Jadi pulang balik duit kepada pembeli dan hamba itu dipulangkan kembali kepada dia. Sebab apa? Sebab dia enggan bersumpah. Dia tak menipu tapi dia tak bersumpah. Faba'ahu bi 1500. Lalu dia pergi jual balik hamba itu, dia dapat berapa? Dengan harga 1500 dirham. Dia jual kepada orang tadi 800 dirham. Dia jual balik hamba itu 1500 dirham. Waruya dan diriwayatkan annal mushtari, bahawa yang beli itu ialah annal mushtariya Zaid bin Thabit, ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Thabit ni yang beli ni. Wa anna Ibnu Umar kana yaqul, dan Ibnu Umar kata, taraktu yaminan lillah fa'awwadani Allahu anha. Kerana sebab aku tidak bersumpah dengan nama Tuhan ni, maka Allah Ta'ala balas balik kepada aku dengan mendapat keuntungan lebih daripada itu. Nampak? Sebab apa? Sebab bersumpah ni bukan perkara penting pun. Jadi dia kerana sebab dunia, dia rela tinggal bersumpah. Sebab bersumpah dengan nama Tuhan ni benda yang besar. Jadi Sayyidina Ibnu Umar tak mahu bersumpah, tak mahu semata-mata kerana perkara dunia, nak bersumpah dengan nama Tuhan. Maka dia meninggalkan bersumpah kerana apa? Kerana biarlah dia kalah pun dalam masalah ni, hamba itu pulang balik. Kerana dia meninggalkan bersumpah tadi, kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ganti dia. Sebab apa dia meninggalkan bersumpah? Kerana mengagungkan nama Tuhan daripada dibuat sumpah dalam masalah jual beli ni, maka Allah Ta'ala menggantikannya dengan hambanya terjual lebih mahal daripada itu, 1500 dirham. Okay. Jadi makna perbuatan Sayyidina Uthman ni menunjukkan bahawa boleh disyaratkan syarat bara'ah minal aib. Okay. Jadi sekadar tu saja saya rasa kita dah habis bab khiyar. Maka kita boleh simpulkan di sini bahawa khiyar tu terbagi kepada 3. Pertama, khiyar al-majlis. Khiyar majlis. Kedua ialah khiyar al-aib. Ketiga ialah khiyar asyar. Jadi setiap satu tu kita kaji balik, buka balik, baca balik, letak apa syarat-syarat dia.
bagi setiap satu daripada ini, supaya kita dapat buat nota dan dapat faham dengan betul-betul perbezaan antara khiyar aib, khiyar syarat dan seumpamanya. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.